Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan untuk waktu ini kita nak memperincikan laporan ataupun indeks daya huni global yang sudah tentu ianya satu laporan yang cukup menggembirakan, terutamanya apabila kita melihat dalam konteks Malaysia, terutama Bandaraya Kuala Lumpur, di mana ianya antara 10 bandar yang merekodkan lonjakan terbesar dalam indeks daya huni global ini. Dan sudah tentu kita nak memperincikan, nak melihat dari segi bagaimana apa mungkin yang menyumbang kepada peningkatannya dan juga apa bentuk penambahbaikan yang boleh dilakukan serta best practices dan mungkin bandar-bandar contoh lain yang boleh kita ikuti dalam untuk memastikan bahawa Kuala Lumpur ini kekal menjadi bandar yang berdaya huni, terus mampan dan juga memenuhi aspirasi global terutamanya. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini adalah Town Planner Ehsan Zainal Mohtar yang merupakan bekas Presiden Pertubuhan Perancang Malaysia yang juga ahli lembaga perancang bandar Malaysia serta prinsipal di firma perancang bandar IZM Consult. Encik Ehsan, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali lah respon ataupun reaksi Encik Ehsan melihat kepada indeks daya huni global yang dikeluarkan oleh ekonomis ini, kajian oleh ekonomis ini dan juga bagaimana ianya sebenarnya memberi lanskap dan juga realiti sebenar kehidupan di Bandaraya Kuala Lumpur ini, Encik Ehsan. Terima kasih, Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya berpandanganlah ia adalah satu recognition bagi Kuala Lumpur, memandangkan ia ada recognize kita sebagai satu bandar lah yang livable sebenarnya. So, livability ni dia memberi adalah beberapa faktor yang diambil kira. Jadi kita perlulah mengurus bandar kita dengan lebih baik kalau kita nak naik ke dalam ranking tu lagi dengan lebih tinggi, dengan cara yang melihatkan kepada perancangan dan pemajuan bandar secara keseluruhan dari aspek-aspek kemanusiaan, aspek-aspek sosial, aspek-aspek fizikal, design dan seterusnya. So, secara amnya saya rasa kita patut berbangga dan berterima kasih kepada our current city administrators, but there is much to do, insyaAllah. Okey, sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut, much to do itu apa yang perlu dilakukan itu, mungkinlah apa bentuk tarikan utama lah yang mungkin sedikit sebanyak memberi pembaharuan dan menyebabkan ranking Kuala Lumpur ini meningkat. Apa dalam konteksnya livable ini, berdaya huni ini, mungkin Encik Ehsan boleh bantu kami untuk faham apa yang mungkin faktor-faktor yang boleh mempengaruhi dari segi peningkatan ranking ini? Okey, saya memang sukalah kepada perkara yang berkaitan dengan livability ni. Dan kalau kita lihat pun on screen sekarang kita taruh ni, contoh dia gambar transportation. So memang public transportation ataupun kemudahan pengangkutan awam adalah satu-satu perkara yang boleh menjadikan Bandar Kuala Lumpur sebuah bandar yang berdaya huni. Sebab berdaya huni ini berkait juga dengan, maknanya bila kita ada satu sistem pengangkutan awam yang baik, dia dapat menjimatkan kos kepada individu dan juga kos kepada badan yang menjaga bandaraya. Contoh dia, kalau kita ambil golongan B40 itself says 40%, and even in the middle 40, having public transport, studies have shown, for example, that public transportation, that includes kalau you ada your own car and all that, takes almost 25% of your income. So if you can reduce that dengan menggunakan public transport, you will have more disposable income. Jadi kita berbelanja kurang kepada pengangkutan awam dan membenarkan penduduk sesatu bandaraya to become lebih livable sebab dia ada extra income yang dia boleh belanjakan kepada keluarga dia, quality of life,
berbelanja kepada makanan mungkin yang lebih baik. So public transport is one factor lah. Of course, actually kita punya public transport system, saya rasa Menteri pun ada announce hari 2 yang lepas bahawa mungkin akan menyediakan van untuk memastikan kesinambungan the last mile tu. Maksudnya kita turun daripada LRT, kita nak pergi balik ke rumah ataupun pejabat mungkin ada van. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang boleh dilaksanakan untuk memastikan kita punya last mile tu menjadi efisien lain pada van. Contohnya memastikan bandar ini adalah lebih walkable, bukan setakat walkable, dia adalah selamat. Jadi dia adalah menyenangkan dan tidak menyusahkan. Jadi all these factors yang bila kita masukkan dia, maknanya dia senang, dia memudahkan perjalanan. Kita boleh berjalan dalam suasana yang selesa dan selamat, dan kos pengangkutan awam di sekitar bandaraya adalah murah, affordable lah. Jadi affordability is also one of the factors in livability, Haris. Okey, Encik Zainal, mungkin kalau kita nak menelitikan dari segi cabaran dari segi pembangunan, kerana kita tahu nak membangunkan Kuala Lumpur, nak make sure ianya berdaya huni, livable ini, banyak faktor yang perlu diambil seperti yang disebutkan tadi. Tetapi dari segi cabarannya pula, kalau kita lihat penduduknya makin ramai, jumlah penduduknya, kepadatan penduduknya, ruang dan juga mungkin kawasan-kawasan juga dah semakin sedikit. Mungkin apa bentuk cabaran? Kerana kalau kita telitikan isu banjir kilat, mungkin ada banyak-banyak lagi perkara yang dilihat sebagai satu cabaran ataupun kekangan dalam nak membangunkan Kuala Lumpur yang berdaya huni ini. Okey, terima kasih Haris. Satu soalan yang baik dan bermakna sungguh. Sebab sebenarnya bila kita anggap kita dah rancang, kemudian kita boleh sit down and enjoy the benefits of perancangan lah. Tapi dalam perancangan sebenarnya dia adalah sesuatu yang berterusan. Dia tidak berhenti selepas kita sudah merancang, tapi kita kena merancang sesuatu bandar dalam erti kata yang konsisten, yang berterusan. Macam Haris kata tadi, memang betul, maknanya Kuala Lumpur menerima bilangan penduduk dari seluruh negara dan juga dari merata dunia untuk sama ada tinggal di sini atau berniaga di sini, dan the rate of growth is also satu daripada indikator kepada kemajuan sesuatu bandar. Jadi kalau bandar tu tidak maju pun dia bukan livable. Bandar tu perlu maju, perlu mempunyai commerce, perlu mempunyai perniagaan, perlu mempunyai aktiviti-aktiviti yang menggalakkan sesuatu ekonomi yang maju. Jadi dengan cabaran-cabaran sedemikian, maknanya perancangan itu mestilah baik. Mesti, dan satu lagi perkara yang selalu saya utarakan, yang saya selalu tekankan ialah kita kena juga mengukur every year ke every 6 months, every 2 years, apa yang kita nak capai. Contoh dia, saya rasalah, ini saya tak ada figure lagi, tapi kita lihat setakat musim banjir ni dan kita hujan hampir tiap-tiap petang, the occurrence and the frequency of banjir ada berkurangan. Ini bererti maknanya langkah-langkah yang telah diambil oleh Bandaraya Kuala Lumpur dari memastikan, kalau kita notice lah, even on the federal highway, making the drains, the flow of the water better, so that affects safety. So kita boleh monitor lah by the end of this rainy season, adakah kita telah berjaya mengurangkan the frequency of banjir. Jadi bila penduduk bertambah, kita punya pengukuran kepada kekerapan banjir dan lain-lain indikator. Jadi yang penting ialah kita perlu mewujudkan indikator yang boleh kita ukur untuk memastikan yang kita fit into that livability. Of course, at the end of the day, or the bottom line is livability ini keselesaan kita dan kemudahan kepada kita semua. Ya, Cik Ihsan juga, kalau kita nak melihat kepada dari segi perancangan dalam mendepani cabaran, apa bentuk perancangan lain yang mungkin boleh dilakukan dalam kita nak menambah baik
kehidupan daya huni di Kuala Lumpur ini. Kita sering kali melihat bahawa di peringkat global sering bercakap soal green teknologi, green economy dan juga even green building. Dan pada masa sama isu kelestarian seperti yang disebutkan, cabaran di peringkat perubahan iklim, banjir yang seperti kita sebutkan tadi. Bentuk-bentuk penambahbaikan di tengah kota raya Kuala Lumpur terutamanya mengambil kira kepadatan penduduk yang semakin tinggi, ruang-ruang juga yang semakin kecil di tengah Kuala Lumpur ini. Kalau saya boleh summarize dalam satu word, kita dari segi guna tanah, dari segi perancangan bandar dan dari segi guna tanah, kita kena pastikan bahawa pembangunan semula adalah menjadi satu agenda dan pembangunan semula tersebut mestilah menggunakan prinsip-prinsip teknologi hijau. Because kebanyakan ataupun bandar-bandar bangunan-bangunan yang baru ni banyak menggunakan prinsip-prinsip teknologi hijau seperti menggunakan cahaya secara natural, menyejukkan bangunan secara natural, menggunakan solar energy dan seterusnya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu lihat secara lebih detail. Dan juga dia memandangkan bahawa bila there is a demand for space, there is a high demand for land, and land is getting more expensive. Jadi kita kena fikirkan sebagai pentadbir bandar, sebagai perancang bandar, bagaimana kita boleh menggunakan tanah-tanah ini dengan lebih efisien. Maknanya teknologi sekarang ni mengizinkan kita menggunakan satu bangunan untuk multi-use. Maknanya kita ada contoh dia lah, kalau ruang pejabat tadi, kita boleh gunakan juga dia untuk commercial. I think that's already happening, but I think there's many smaller contoh di mana atas kapak ada masjid atau kapak digunakan untuk rekreasi futsal, ataupun sekarang ni undang-undang kita sedang digubal untuk menggunakan kawasan bawah tanah sebagai satu kegunaan. Dan saya percaya Singapura telah melaksanakan banyak kegunaan bawah tanah untuk menjimatkan ruang yang ada di atas tanah. So this is the way forward. We have to get bangunan yang lebih pintar, menggunakan teknologi hijau dengan lebih pintar, memastikan bahawa tanah kita boleh digunakan multi-use. Our space is multi-use. So kita ada term contoh dia sebagai public place dan public space. Jadi kita kena pastikan public space kita, ruang awam kita, menjadi juga ruang yang boleh digunakan untuk kita mendapat kenikmatan duduk di dalam bandar. We avoid the congestion, we allow the roads to be used untuk cyclist dan untuk orang yang nak berjalan, dan juga untuk public transport. Dan berjalan ni sebenarnya Haris juga menggalakkan kita mendapat kesihatan, memastikan kita exercise. So if we kita jadikan bandar kita lebih mudah untuk berjalan, it becomes more livable, it is also more healthy. So all in all, you cannot look at just one aspect of livability, but this multi aspect and dia punya connectivity di antara satu dengan yang lain. Ya, Cik Ihsan, sudah tentu seperti apa yang disebutkan sebagai contoh ruang itu tadi. Kalau kita bercakap pasal ruang, saya memuji juga inisiatif yang dilakukan di bawah highway, di tingkat atas highway, di bawah itu ada gelanggang futsal dan sebagainya, ada yang menjalankan aktiviti kebun komuniti dengan ruang-ruang yang tertentu. Ini juga merupakan antara inisiatif yang mungkin dilihat sebagai satu inisiatif yang boleh diperluaskan dan meningkatkan seperti yang disebutkan public space itu juga mampu ditingkatkan. Okey, Cik Ihsan, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memperincikan, kita nak melihat kepada best practices. Bagaimana di negara luar, mungkin ada bandar lain yang boleh kita ambil contoh dan juga dilaksanakan dengan acuan Malaysia. Itu akan kita bawakan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.
Baik, bertemu kembali bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita masih lagi bercakap soal indeks daya huni Malaysia di landasan yang tepat. Bersama saya menerusi Google Meet Town Planner Ihsan Zainal Mokhtar yang merupakan bekas Presiden Pertubuhan Perancang Malaysia dan juga ahli Lembaga Perancang Bandar Malaysia serta prinsipal di firma perancang bandar IZM Consult. Sebelum kita berhenti rehat tadi, saya suka untuk membawa perbincangan kita melihat kepada best practices, kerana itu adalah cara yang terbaik juga untuk kita belajar dan juga implementasi di negara kita berdasarkan acuan kita sendiri. Pandangan Encik Ihsan, apa bentuk ataupun di bandar mana yang ada tertentu, ciri-ciri tertentu yang boleh kita terapkan di Malaysia ini? Okay. Saya suka bercerita pasal solid waste management lah. Okay. Tapi ramai mungkin orang tak mau bercerita berkenaan dengan sampah. Jadi saya rasalah kita di Malaysia masih di satu tahap pengurusan sampah yang belum sustainable dan dia mengakibatkan mencacatkan juga pandangan kita. Jadi kita punya sampah tu memang is managed. For example, kalau di Kuala Lumpur, it's managed, mana kita tak nampaklah sampah sangat. Tapi kita kalau boleh nak ambil contoh, ini yang saya pernah mengalami lah. Contoh dia, saya pergi di Jepun dan kita dapati bahawa sebenarnya kita tak nampak pun tong sampah. Jadi ia adalah satu budaya yang di mana even tempat yang nak buang sampah tu di manage dan sebagai individu di dalam bandar tersebut dia mempunyai budaya untuk menguruskan sampah dia secara yang baik. Yeah. Jadi contohlah memang sampah yang selalu walaupun orang kontrol, tapi yang kita dapati contoh dalam livable city ni, kita nampak orang buang puntung ungkuk merata-rata kan. Yeah. Jadi di bandar seperti di Tokyo, kita dapati bahawa dia memang ada designated smoking zone, for example. Dan budaya tidak merokok ni adalah satu budaya yang sebenarnya baiklah. Dia dapat mengurangkan bilangan sampah. Kalau kita ambil juga contoh lagi, di Malaysia dan juga di beberapa kawasan atau secara keseluruhannya, kita masih tidak separate our sampah dalam mana sampah yang boleh di-recycle, sampah yang tidak boleh di-recycle, glass, plastik and whatnot. And that is one area that I think we should focus on, because di Malaysia, kalau ikut maklumat yang saya dapati beberapa tahun yang lepas, kita masih tidak menguruskan kita punya solid waste dengan baik. Hanya kita masih menggunakan teknologi di mana kita tanam dan tidak menggunakan sanitary method, sanitary landfill, di mana leachate tadi masuk ke dalam air tanah. Jadi ini adalah cara-cara yang tidak baiklah. Kemudian kita punya satu lagi lain pada sampah ni is kita punya public toilets. So again, like I said, the public toilets in the hotels are probably better. Tetapi kita mesti memikirkan bahawa bagaimana you can walk in any toilet di dalam bandar dengan keadaan yang bersih. So this ada implikasi cultural kita kan. Jadi kalau kita boleh membudayakan sikap kita atau kita memahami bagaimana kita punya facilities boleh dibaiki secara adab dan memudahkan, sebab kita ni sebenarnya macam orang Islam dan orang Melayu ni, kita perlu memastikan kita bersih, jadi kita basah. So there's different needs of use and actually that's more healthy. Sedangkan using toilet paper is of course dry, but it's not as healthy. So there is some design elements yang kita boleh masukkan. You tunjuk gambar masjid tu. Saya boleh juga mengatakan bahawa masjid ni ada sebenarnya, kita juga ada pemikiran bahawa masjid ni kita nak tutup kepada non-worshippers. Sedangkan masjid ni is integral part of the urban fabric, especially of an Islamic country. So how do we make kita punya masjid ni lebih terbuka kepada awam dengan cara-cara yang baik? Dan public toilet dia boleh digunakan, kebersihan dijaga, dia memberi kawasan yang untuk orang berehat. At the same time, kita mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap masjid sebagai a welcoming space
yang akan menarik penduduk dan orang awam mengenal Tuhan dengan lebih baik, merasa aman bila ke masjid. So there are efforts, but I think we can do a little bit more in encouraging the use of that space di dalam masjid. Yang ibadat tu ibadat part juga, tapi yang part yang di mana orang boleh berehat, boleh menggunakan facilities, boleh merasa tenang. So these are design problems, policy problems. I think insyaAllah if we do it well, we'll make our city more livable. And also I would also Haris, to be fair, ingin menyatakan juga bahawa kita punya bandar-bandar yang lain yang saya boleh immediately ingatlah, contohnya yang di Ipoh, the big cities, they are improving as well. They are catching up with Kuala Lumpur in terms of its livability. So kita banyak contoh-contoh bandar yang saya rasa telah dirancang dengan lebih baik. Although kita tak boleh cakap, kita dah okay, we are top 10. No. I think that's a mistake. We should always aim for higher. If we want to be good in what we do. This is talking as a planners, but for the benefit of everybody. I think bila kita livability ni atau dalam ruang yang kita duduk, yang semua orang boleh mendapat kebaikan, itu adalah sebenarnya the most livable space. Haris. Ya, Cik Ihsan, kalau kita melihat juga menyebut berkenaan dengan livable ini, soal tadi menyebut waste management. Apabila Cik Ihsan menyebut sahaja waste management tadi, teringat di fikiran saya pernah membuat liputan di beberapa PPR berkenaan dengan isu pengurusan sampah dan sebagainya. Akhirnya, pandangan peribadi saya adalah mentaliti itu juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahawa kehidupan, kesejahteraan dan daya huni itu dapat diwujudkan, terutama di tengah Kuala Lumpur ini. Pandangan peribadi Encik Ihsan, bagaimana melihat dari segi isu nak meningkatkan mentaliti itu juga amat penting dalam nak memastikan wujudnya sebuah bandaraya yang berdaya huni. Kalau kita ambil contoh, of course lah nak mengurangkan crime rates, kadar jenayah, meningkatkan dari segi keselesaan, dari segi kehidupan hariannya. Pandangan Cik Ihsan melihat kepada isu mentaliti dan juga ini adalah melibatkan setiap lapisan masyarakat dalam nak memastikan sebuah bandar ataupun bandaraya yang berdaya huni ini. Ya, terima kasih. You are spot on. Maknanya I translate mentality itu juga dengan attitude lah ya. Dan jadi education plays an important role. Education daripada kita dari sekolah rendah kepada sekolah menengah kepada universiti dan juga kepada alam pekerjaan, kan, bahawa sampah ni adalah perkara yang ada direct effect kepada livability dan lain-lain. Contoh dia, kajian telah dilaksanakan sebelum ini, didapati bahawa bandar yang bersih, tempat yang bersih di dalam bandar tersebut memang mengurangkan kadar jenayah. Ini bukan kita sembang-sembang macam tu je. A clean place will prevent crime. You see, not well managed place yang di mana sampah sarap ada lighting dia tak betul, kan? Dia sort of menggalakkan orang tak nak pergi. Bila orang tak nak pergi, kurang orang pergi. Jadi kadar jenayah tu boleh berlaku. Jadi dari segi aspek perancangan dan juga design, kita dapati bahawa contoh dia, kita menggunakan, kalau contoh PPR tadi lah, kita kena pastikan ada disiplin, ada tunjuk ajar. Tapi jangan salahkan PPR tu saja, kan? Tapi kita kena pasti kalau sampah tu dibuang di satu tempat, dia dibuang dan diambil dengan cara yang cepat. Ini kadang-kadang longgokkan sampah tu duduk lama kat situ. Dah lah longgokkan sampah tu duduk lama di situ. Kemudian juga sampah tu biasanya ditaruh di hujung-hujung blok ataupun di satu kawasan, dan yang tu pun tidak diuruskan dan tidak ditadbir dengan baik. Jadi kita memang kena fikirkan, tapi antara cara dia lah, kita jangan pula pas kepada municipal council dan authority. It has to be on both sides. Yang membuang sampah tadi pun kena pasti sampah yang dibuang tu dibahagi-bahagikan mengikut kegunaan tertentu. Sampah tu pula kerap dibuang. Cara dia buang tu kita kena fikirkan. Dan bila dia sampai di satu pusat tadi, dia kena diuruskan dengan baik. So dia
dia multi-prong, Haris. The strategy cannot be like just blame the PPR, or we cannot just blame the authorities. It has the attitude, like you said just now, and that sikap. Once people understand, a clean city, a clean area is safer, is more productive, it is more attractive, more people will come, and when we have more people will come, the place is safe because kita akan menjaga di antara satu sama lain. Kita masih di peringkat masyarakat kita di mana maknanya bila orang ramai, orang nampak sesuatu kejadian, contohlah yang kurang baik, people will still come and help. So the criminal mind pun, maknanya dia bila ramai orang, dia tak nak buat benda ni, kan? So dia kalau Haris tengok, dia cyclical, kan? Clean place, less crime, better society, more livability, more people, better economy. So we have to do more to manage our solid waste and also other negative aspects of waste. But we're doing okay. We're not like some countries where you pee all over the place or whatever, kan? Tapi we can do better, and we should do better because we are a Muslim country. We are a country that promotes cleanliness, and we are a country that wants to promote our multiculturalism. And what's the best way is cleanliness. Okey, sudah tentu peranan seperti yang disebutkan tadi, ianya saling sinergi antara satu sama lain, saling berkait rapat, dan ini sebenarnya bukan sahaja jangan letakkan di bahu kerajaan sahaja nak mengejar indeks nak naik, kenapa indeks kita tak naik dan sebagainya, bukan sahaja menyalahkan di bahu kerajaan, tapi setiap lapisan masyarakat itu berperanan penting. Terima kasih sekali lagi Tuan Planet Ehsan Zana Mohtar, bekas Presiden Pertubuhan Perancang Malaysia yang juga prinsipal di firma perancang bandar Isaac M Consult, berkongsi pandangan berkenaan dengan Indeks Daya Huni Global 2023. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.